Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Ruzaimah binti Ahmad Manto dari SK Apal ingin membentangkan kajian tindakan bagi kategori individu sekolah rendah. Tajuk kajian saya yang akan dibentangkan pada hari ini ialah mudahnya PDPR dengan menggunakan GC Smart dalam kalangan guru-guru SK Apal Besut Terengganu. Sebelum memulakan pembentangan saya pada hari ini, ingin saya merakamkan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih buat Dr. Haslina binti Hanafi dari IPGK Sultan Mizan Besut Terengganu atas sokongan, tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menyiapkan kajian tindakan ini. Baik. Krisis pandemik COVID-19 lebih-lebih lagi ketika negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020 yang lalu menyaksikan bagaimana rakyat khususnya golongan murid, pelajar dan penuntut institut pengajian tinggi terpaksa mengadaptasi norma baru bagi sesi pengajaran dan pemudahcaraan maupun sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Dan ia bukan sahaja memberi satu impak yang besar kepada murid-murid di sekolah, malah ia juga memberi kesan terhadap pengajaran guru-guru di sekolah, terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, antara isu yang hangat diperkatakan adalah mengenai strategi pengajaran guru yang kurang menarik ataupun kurang berkesan sepanjang PDPR berlangsung, dan ini mengakibatkan murid kurang melibatkan diri dalam sesi PDPR yang telah diadakan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan oleh guru. Okey, bagi permasalahan PDPR yang berlaku di SK Apal, antara isu terbesar iaitu terdapat segelintir guru yang tidak ada keyakinan untuk menyampaikan pengajaran melalui teknologi, dan di mana guru itu hanya mengulangi kaedah yang sama sahaja di dalam PDPR dan menjadikan murid jemuh dengan kaedah berkenaan, kaedah yang sama, serta murid hilang motivasi untuk melibatkan diri dalam PDPR. Justru itu, penyelidik merancang strategi yang berkesan dan menarik khas untuk guru-guru SK Apal bagi mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka. Teknik yang dirancang oleh penyelidik adalah teknik yang dinamakan teknik GC Smart. Baik, sedikit demografi mengenai SK Apal. SK Apal merupakan sekolah yang dikenali sebagai Skapal, dan ia merupakan sekolah luar bandar grade A yang terletak di daerah Besut. Dan ia terdiri daripada 29 orang tenaga pengajar, di mana terdapat 25 orang guru termasuk 4 orang pentadbir. Di sini adalah barisan pentadbir yang menerajui SK Apal, dimulakan dengan Cikgu Zam binti Ismail, iaitu guru besar SK Apal, dan dibantu oleh Cikgu Rosdi bin Muhammad Nur selaku penolong kanan pentadbiran, Cikgu Tuan Haji Zulkifli selaku penolong kanan HEM, Hal Ehwal Murid, dan seterusnya Cikgu Bidah binti Yusof, iaitu penolong kanan co-curriculum. Jadi untuk kajian ini, antara kumpulan sasaran
Iaitu responden bagi kajian ini ialah 5 orang guru SK Akpal yang dikenal pastilah, kurang mahir dalam penggunaan teknologi terutamanya di dalam PDPR. Okey, dan seterusnya 18 orang murid dari kelas 3 dinamik dan 28 orang murid dari kelas 4 intelek. Ini bermakna responden bagi murid adalah seramai 46 orang murid keseluruhannya bagi 2 buah kelas yang terlibat. Baik, okey. Bagi objektif kajian, penyelidik meletakkan 2 objektif utama di dalam kajian yang dilaksanakan ini, iaitu satu objektif umum dan yang kedua ialah objektif khusus. Okey, bagi objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan strategi pengajaran guru sepanjang PDPR berlangsung dan secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi untuk murid melibatkan diri dalam PDPR. Dan bagi objektif khusus pula, yang pertama, ia dapat meningkatkan jumlah penglibatan murid tahun 3 dinamik dan 4 intelek dalam sesi PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan ia juga meningkatkan motivasi 5 orang guru yang kurang mahir dalam teknologi untuk mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam sesi PDPR mereka. Okey, dari segi perancangan tindakan, penyelidik menjalankan kajian tindakan berpandukan kitaran seperti yang digambarkan di dalam rajah di bawah ini, iaitu model yang dinamakan model Chemis dan McTaggart pada tahun 1988. Di dalam model ini terdapat kitaran yang berulang, iaitu pada kitaran pertama terdapat 4 langkah yang dilaksanakan oleh penyelidik, iaitu langkah pertama langkah pemerhatian. Kemudian selepas pemerhatian dijalankan, penyelidik akan membuat refleksi terhadap masalah yang berlaku, dan kemudian penyelidik merancang aktiviti ataupun intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan penyelidik melaksanakan tindakan. Okey, untuk langkah yang keempat dalam kitaran 1 itu, penyelidik akan melaksanakan tindakan iaitu intervensi yang dirancang itulah. Okey, dan kemudian penyelidik akan membuat pemerhatian sekali lagi berdasarkan intervensi kitaran pertama. Seandainya masih terdapat masalah, masih berlaku masalah, jadi penyelidik akan meneruskan kitaran yang kedua. Dan kitaran kedua juga diulangi dengan 4 langkah yang sama seperti kitaran 1, iaitu pemerhatian, refleksi, rancang dan tindakan. Okey, seandainya setelah kitaran kedua telah dilaksanakan tetapi masih juga terdapat masalah yang berlaku, jadi penyelidik boleh membuat keputusan sama ada ia ingin meneruskan kitaran ataupun seandainya masalah yang berlaku itu tidak begitu ketara, penyelidik boleh berhenti setakat kitaran kedua dan membuat analisis lah berdasarkan intervensi yang telah dilaksanakan. Okey, itu terpulang kepada penyelidik lah, sama ada ia ingin meneruskan kitaran ataupun tidak. Dan di sini juga kita dapati bahawasanya di sini kitaran ini boleh, untuk kitaran ketiga ini boleh diteruskan jika perlu. Okey, seterusnya ialah dari segi pemerhatian kitaran 1. Okey, terdapat lebih kurang 70% orang murid tidak mengikuti kelas PDPR sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam jadual, dan murid juga tidak menghantar latihan yang diberikan oleh guru. Dan ini mengakibatkan mereka ketinggalan berbanding kawan-kawan mereka yang lain yang telah pun menguasai pembelajaran di dalam PDPR. Okey. Dan di dalam
apa yang dapat penyelidik refleks di sini, okey, di dalam refleksi, di mana guru hanya memberi latihan dengan menggunakan kaedah yang sama kepada murid-murid, iaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp group. Okey, guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp kepada murid. Dan guru juga mendakwa bahawa kesukaran dalam mengendalikan teknologi dalam pengajaran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan guru-guru ini tidak mempelbagaikan aktiviti pengajaran di atas talian. Selain itu, strategi pengajaran guru yang kurang menarik ini dan kurang berkesan juga merupakan faktor yang mendorong masalah kurangnya pelibatan murid terhadap DPR. Okey. Jadi 5 orang guru yang telah dipilih sebagai responden juga menyuarakan bahawa penggunaan teknologi ini adalah satu yang membebankan mereka berbanding kaedah pengajaran secara bersemuka. Baik. Justru itu, di dalam langkah perancangan, penyelidik memperkenalkan satu teknik yang dinamakan teknik GC Smart. Apakah GC Smart? GC Smart merupakan satu kaedah gabungan di antara platform Google Classroom dan smartphone. Dalam erti kata lain, GC Smart adalah singkatan bagi nama kaedah penggunaan Google Classroom melalui smartphone. Dan bagaimana GC Smart ini diperkenalkan oleh diperkenalkan kepada guru-guru SK Apal? Ia diperkenalkan melalui satu bengkel. Satu bengkel GC Smart diadakan bagi memberi pendedahan kepada 5 orang guru ini yang terlibat dengan tentang penggunaannya di dalam PDPR. Jadi apakah kandungan yang terdapat di dalam bengkel GC Smart ini? Antara kandungan yang terlibat iaitu guru-guru diperkenalkan cara bagaimana untuk download ataupun memuat turun aplikasi Google Classroom ke dalam telefon pintar mereka atau dikenali sebagai smartphone lah. Sebab itulah teknik ini dipanggil GC Smart, kerana GC Smart ini ialah penggunaan Google Classroom melalui smartphone. Itu singkatannya menjadikan GC Smart. Jadi guru-guru didedahkan tentang bagaimana untuk memuat turun aplikasi Google Classroom ke dalam telefon bimbit guru-guru lah. Kemudian kandungan seterusnya, selepas guru download, kandungan seterusnya ialah guru-guru didedahkan juga cara bagaimana untuk mewujudkan kelas di dalam Google Classroom, dan guru-guru juga diajar cara bagaimana invite. Bagaimana cara untuk invite murid ke dalam Google Classroom. Seterusnya, cara bagaimana untuk memberi tugasan dalam Google Classroom. Dan akhir sekali, guru-guru juga didedahkan cara bagaimana untuk menyemak tugasan murid. Dan semua ini dilakukan menggunakan smartphone. Menggunakan smartphone. Agar ia memudahkan gurulah untuk melaksanakan PDPR di mana saja. Dan ia sangat mudah dan guru tidak perlu lagi sebagaimana sebelum ini rata-rata mengatakan bahawasanya Google Classroom adalah satu yang sangat susah dan membebankan, di mana kena menggunakan laptop dan sebagainya lah. Jadi bagi guru-guru yang kurang berkemahiran teknologi ini, jadi mereka menganggapkan bahawasanya agak payah untuk melaksanakan Google Classroom ini. Jadi disebabkan itu, teknik GC Smart ini diperkenalkan bagi memudahkan guru-guru ini mempelbagaikan teknik pengajaran mereka. Sebelum teknik GC Smart ini dilaksanakan, maksudnya sebelum intervensi Kitaran 1 ini dilaksanakan, guru-guru yang terlibat
diedarkan satu borang, iaitu borang rekod kehadiran PDPR sebelum intervensi. Dan kemudian borang rekod PDPR juga selepas intervensi diedarkan juga kepada guru yang terlibatlah, iaitu seramai 5 orang guru tadi. Okey, dan borang kehadiran ini direkod berdasarkan purata bulanan. Contohnya, contohnya, jika kita lihat di sini, ini adalah bengkel GC Smart yang diadakan pada 3 hari bulan Julai 2020. Oh, maafkan saya, 2021. Okey, jadi rekod kehadiran yang diedarkan tadi adalah rekod kehadiran pada bulan Jun. Okey, rekod kehadiran PDPR pada bulan Jun untuk mendapatkan data sebelum intervensi lah. Dan kemudian setelah intervensi dijalankan, setelah bengkel telah dilaksanakan, kemudian satu lagi bengkel dilaksanakan pada bulan Julai, dan kemudian selepas hujung bulan Julai itu akan diedarkan satu lagi borang, iaitu borang kehadiran juga, tetapi borang kehadiran mengikut purata bulan Julai. Okey, dapatan dari intervensi 1. Okey, dapat kita lihat di sini, sebelum intervensi kitaran 1, hanya 13 orang murid sahaja yang terlibat dalam PDPR, iaitu 28.2% sahaja. Dan di sini apa yang kita dapat lihat bahawasanya guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dalam PDPR. Okey, dan apa yang kita dapat lihat di sebelah sini, selepas intervensi kitaran 1 dilaksanakan, jumlah murid telah pun meningkat daripada 13 orang murid tadi telah pun meningkat sebanyak 20 orang murid, iaitu jika dari peratusnya itu sebanyak 43.4%. Dan apa yang kita dapat lihat juga di sini, selepas intervensi 1 terdapat 2 orang murid daripada 5 orang murid yang bermasalah, terdapat 2 orang guru daripada 5 orang guru yang mempunyai masalah teknologi tadi telah pun menggunakan GC Smart dalam PDPR. Okey. So, ini setelah diperhatikan, masih jumlah yang terlibat masih lagi kurang. Okey, masih belum menjangkau 50% ataupun lebih dari 50%. Okey, hanya 43.4%. Jadi, penyelidik mengambil keputusan untuk meneruskan kitaran. Okey, jadi penyelidik mengambil keputusan untuk meneruskan kitaran yang kedua. Okey, dalam pemerhatian kitaran kedua, sebagaimana yang kita lihat tadi, hanya 2 orang guru saja yang telah menggunakan GC Smart secara aktif. Namun 3 orang guru lagi menyatakan bahawa mereka masih belum memahami cara penggunaan GC Smart hanya dengan mengikuti 1 kali bengkel. Okey, bagi 2 orang guru tadi, mungkin guru tadi telah pun memahami cara penggunaan dengan betul dan boleh melaksanakannya. Dan walaupun mereka melaksanakannya, tapi masih terdapat sedikit jumlah murid yang terlibat. Okey, dan yang tidak terlibat iaitu seramai 56.6% orang murid yang masih belum melibatkan diri dalam PDPR ini. Okey, jadi berdasarkan refleksi, murid ini tidak terlibat adalah kerana mereka masih belum didedahkan cara penggunaan GC Smart dengan betul. Okey, so mereka masih belum mengetahui bagaimana cara untuk mereka menghantar tugasan. Mereka tidak tahu bagaimana untuk memuat turun ke dalam telefon bimbit mereka. Dan terdapat segelintir ibu bapa, kebanyakan jika kita seperti mana yang kita tahu, kebanyakan murid menggunakan telefon bimbit ibu bapa lah. Jadi terdapat segelintir ibu bapa ni mereka tidak mahu bekerjasama dan menyatakan bahawa GC Smart ini lebih menyusahkan pula. Okey, jadi perkara ini yang kita perlu atasi. Okey, bagaimana penyelidik mengatasi perkara ini? Okey, jadi penyelidik merancang untuk memperbaiki teknik GC Smart itu
dengan mengedarkan GC Smart Kit. GC Smart Kit kepada 5 orang guru yang masih belum menguasai teknik GC Smart. Walaupun tadi apa yang kita dapat tadi, 2 orang guru tadi telah pun menggunakan GC Smart, tapi masih belum sepenuhnya murid-murid mereka terlibat dalam sesi PDPR. Jadi 5 orang guru ini masih diberikan GC Smart Kit. Apa itu GC Smart Kit? GC Smart Kit ini merupakan satu himpunan video online training tentang cara penggunaan dan pelaksanaan GC Smart untuk PDPR. Jika tadi pada kitaran 1, guru hanya didedahkan melalui sesi bengkel. Dan apabila habis bengkel, maka benda itu maksudnya ilmu itu hanya terhenti di situ. Tetapi GC Smart Kit ini dibekalkan iaitu satu rakaman video telah pun dilaksanakan oleh penyelidik lah. Dan dihimpunkan menjadi GC Smart Kit. Dan terdapat 2 jenis GC Smart Kit yang disediakan oleh penyelidik, iaitu GC Smart Kit guru dan GC Smart Kit murid. Kenapa ada guru dan kenapa murid? GC Smart Kit guru ni adalah cara penggunaan guru untuk melaksanakan Google Classroom melalui telefon bimbit mereka, telefon pintar mereka. Dan GC Smart Kit murid ini adalah cara bagaimana murid untuk melaksanakan Google Classroom, menggunakan Google Classroom melalui telefon pintar ibu bapa mereka. Dan ini memberi pendedahan bukan hanya kepada murid dan pendedahan kepada ibu bapa mereka juga. Yang mana tadi dalam refleksi tadi ibu bapa mendakwa bahawasanya GC Smart ni adalah sangat teknik yang menyusahkan. Mereka mereka rasa ianya sangat membebankan. Tapi jika GC Smart Kit dibekalkan kepada murid, ia antara kandungan yang terdapat dalam GC Smart Kit murid ini ialah cara bagaimana murid ingin download ataupun memuat turun aplikasi Google Classroom ke dalam telefon bimbit mereka ataupun telefon bimbit ibu bapa mereka, dan cara bagaimana untuk mereka melihat tugasan yang diberikan oleh guru, dan cara bagaimana mereka ingin menghantar tugasan kepada guru tersebut. Dan begitu juga Smart Kit guru lah. GC Smart Kit guru ni sebagaimana yang telah didedahkan kepada guru di dalam bengkel GC Smart Kit pada intervensi awal tadi, intervensi 1 tadi. Dari segi dapatan intervensi 2, apa yang kita dapat lihat di sini ialah sebelum intervensi kitaran 2 tadi, iaitu pada intervensi kitaran 1 tadi, sama je. Terdapat 20 orang murid, iaitu 43 orang murid, 43.4%, maafkan saya, 43.4% yang terlibat dalam PDPR yang dilaksanakan, dan 2 orang guru yang telah menggunakan GC Smart dalam PDPR. Baik, apabila kita lihat setelah intervensi kitaran 2 dilaksanakan, iaitu GC Smart Kit tadi telah pun diedarkan, jadi terdapat peningkatan iaitu seramai 37 orang murid terlibat dalam sesi PDPR. Ini adalah satu peningkatan yang amat baik, iaitu 37 orang murid dari 46 orang murid yang telah pun terlibat. Dan peratus, jika kita lihat dari segi peratusnya, itu 80.4%. Dan ini peningkatan yang baiklah. Dan apa yang kita dapat lihat lagi ialah 5 orang guru berjaya menggunakan GC Smart dalam PDPR. Dan kelima-lima orang guru yang merupakan responden dalam kajian ini telah pun berjaya menggunakan GC Smart dalam PDPR ini. Jika kita lihat daripada dapatan keseluruhan intervensi, di sini sebelum intervensi 28.2% murid terlibat PDPR dan meningkat sebanyak 43.4% pelibatan, dan setelah intervensi kedua jumlahnya meningkat secara mendadak sebanyak
80.4% pelibatan murid dalam PDPR, dan ini adalah satu peningkatan yang baiklah. Jadi justru itu penyelidik tidak meneruskan lagi kitaran yang seterusnya. Okey. Baiklah. Setelah intervensi dilaksanakan, bagi mendapatkan data yang valid, mendapatkan kesahan data, satu temu bual kelompok telah dilaksanakan oleh penyelidik, iaitu temu bual terhadap 5 orang guru. 5 orang guru yang dipilih sebagai responden itu tadi, dilaksanakan secara atas talian. Okey, dan data temu bual itu telah pun dianalisis menggunakan thematic analysis, analisis tema. Okey, analisis bertema, dan melalui data yang telah ditranscribe dan mendapatkan dianalisis, dan ia mewujudkan 3 tema utama. Okey, dari segi data temu bual itu tadi ditranscribe dan dianalisis, dan telah menghasilkan 3 tema utama, iaitu tema pertama ialah GC Smart Kit memberi kemudahan. Tema yang kedua ialah tersusun, dan tema ketiga ialah meningkatkan motivasi. Okey, bagaimana GC Smart Kit memberi kemudahan? Okey, dari temu bual, guru-guru menyatakan bahawa ia memudahkan guru-guru sebagaimana mereka menggunakan WhatsApp group. Okey, guru yang tidak mahir teknologi tadi menyatakan bahawasanya GC Smart Kit memudahkan mereka sebagaimana mereka menggunakan WhatsApp group. Okey, dan memudahkan mereka untuk menyemak latihan murid. Juga dan mudah juga untuk mereka mengakses Google Meet. Jika sebelum ini mereka tidak berani pun untuk melaksanakan sesi Google Meet dalam PDPR mereka, tetapi dengan menggunakan GC Smart Kit, mereka berasa yakin untuk mengadakan kelas Google Meet hanya menggunakan GC Smart. Okey, dan selain daripada itu, mereka juga menyatakan, guru juga menyatakan bahawasanya GC Smart juga memberi kemudahan kepada mereka untuk merekod kehadiran murid dalam PDPR, dan boleh merekod berapa orang telah pun menghantar tugasan dan berapa orang yang masih belum menghantar tugasan. Okey, dan tema yang kedua itu tersusun. Guru-guru menyatakan bahawasanya GC Smart Kit memberikan mereka data yang tersusun, di mana data kehadiran murid tersusun, dan bahan video pengajaran yang mereka masukkan ke dalam GC dalam Google Classroom itu pun tersusun dari segi tajuk. Okey, dari segi mengikut tajuk dan mudah dicari seandainya mereka ingin membuat urang kaji. Okey, seandainya mereka ingin membuat ulang kaji terhadap tajuk berkenaan, dan ianya mudah dicari, tidak seperti dalam WhatsApp. Seandainya dalam WhatsApp tu ianya agak sukar untuk kita scroll balik, tapi di dalam Google Classroom ianya sangat mudah. Sangat mudah untuk membuat ulang kaji dan mencari balik tajuk dan tugasan-tugasan yang telah diberikan oleh guru. Okey, dan meningkatkan motivasi. Yang ketiga ialah meningkatkan motivasi. Bagaimana ia boleh meningkatkan motivasi? Iaitu murid bukan sahaja tertumpu pada satu aktiviti, murid boleh melihat video pengajaran, dan murid boleh menjawab kuis. Okey, dalam Google Classroom juga guru boleh membuat kuis sendiri, dan murid boleh mengadakan kelas dalam talian, iaitu menggunakan Google Meet. Itu yang sebenarnya yang tidak dilaksanakan oleh guru yang kurang kemahiran dalam teknologi, kerana mereka tidak yakin, mereka tidak tahu bagaimana hendak melaksanakan semua perkara ini. Jadi melalui GC Smart ini, dengan video online training yang telah dibekalkan oleh penyelidik, menyebabkan guru-guru ini yakin dan bermotivasi untuk meningkatkan strategi pengajaran mereka. Okey.
Dari segi kesimpulan bagi keseluruhan kajian ini ialah GC Smart dapat memberi motivasi kepada guru untuk mempelbagaikan strategi pengajaran guru sepanjang PDPR berlangsung. Dan ia juga dapat menarik minat murid untuk melibatkan diri di dalam sesi PDPR secara menyeluruh. Namun yang demikian, walaupun begitu, terdapat beberapa orang murid yang masih tidak dapat melibatkan diri dalam PDPR atas masalah-masalah tertentu. Ini luar daripada isu pengajaran guru. Ini adalah masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, seperti masalah peranti yang tidak mencukupi dan peranti terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Okey, itu antara salah satu faktorlah yang tidak dapat dielakkan, yang menyebabkan beberapa orang pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam PDPR. Dan selain daripada masalah peranti juga, antara masalah yang terbesar ialah masalah capaian internet yang kurang memuaskan, terutamanya dari segi kawasan luar bandar, dan ia juga merupakan satu masalah yang perlu diambil perhatianlah oleh guru-guru. Okey, jadi sebagai cadangan untuk masa akan datang, diharapkan supaya agar ada satu kajian yang lebih spesifik dapat dilaksanakan untuk mengkaji apakah kaedah yang terbaik dalam menangani masalah keciciran PDPR dalam kalangan murid, terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka sekian dahulu pembentangan saya pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf seandainya terdapat salah silap. Dan berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.